Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan kita masih lagi berkisar dengan isu kapal LCS yang mana di sini berlaku penyelewengan dan kita tahu apabila tertubuhnya syarikat palsu yang dikatakan oleh saudara Rafizi Lamli iaitu syarikat palsu milik keluarga menteri yang mana apa yang dikatakan di sini mengaitkan syarikat palsu ni iaitu Aziz Amerin dimiliki oleh menteri dan keluarganya. Dan terus saja kita lihat di media hari ini menteri yang berkenaan menjawab isu ini yang mana menteri itu menjawab bahawa bekas timbalan Menteri Pertahanan Abdul Latif menafikan dakwaan bahawa isterinya terlibat dalam skandal perolehan kapal tempur LCS. Dan susulan dakwaan timbalan Presiden PKA itu iaitu bahawa isteri Abdul Latif memiliki syarikat palsu yang menerima bayaran daripada projek berkenaan. Dan merujuk kepada laporan berita yang tertular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir pantai ni, pesisir ni LCS ni, saya menegaskan bahawa Zainab Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas timbalan Menteri Pertahanan iaitu Abdul Latif Ahmad berkenaan dengan isu ini. So apabila kita lihat kenyataan yang dibuat ini, maka kita lihat pula kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Lamli berkenaan dengan isu ini yang mana penafian Latif lemah. Rafizi perincikan dakwaan besok. Jadi besok saudara Rafizi Lamli akan memperincikan kenyataan beliau yang mana ini yang rakyat suka bahawa apabila timbalan Presiden PKA ini iaitu Rafizi Lamli mengeluarkan satu kenyataan, maka ramai ahli-ahli politik elit ni yang berasa gusar kerana pendakwaan ataupun apa yang Rafizi Lamli bongkarkan ini bakal akan mengheret mereka ke mahkamah dan akhirnya kita lihat kejayaan-kejayaan satu demi satu. Jadi ini yang saudara Rafizi Lamli katakan, PKA menyifatkan penafian bekas timbalan pertahanan Abdul Latif Ahmad berkaitan dakwaan penglibatan seorang isteri dalam skandal pemolehan kapal tempur pesisir LCS sebagai lemah. Timbalan presidennya Rafizi Lamli berkata esok dia akan memperincikan nama syarikat, jumlah yang terlibat dan hubung kait dengan Latif. Malah katanya dia juga akan menyertakan perenggan khusus dalam laporan siasatan dalaman yang menyatakan Zainab Muhammad Saleh sebagai istrinya. Beliau hanya menafikan yang Zainab Muhammad Saleh bukan istri beliau dengan merujuk pada laporan berita tular. Kebetulan yang tular sebelum ini adalah satu kesilapan seorang netizen yang menuduh pegawai kewangan CFO Dialog Berhad sebagai Zainab Muhammad Saleh yang terbabit dengan skandal ini. Zainab Muhammad Saleh LCS adalah individu yang berlainan. Biar Dr. Latif hanya merujuk pada berita yang tular, ada macam-macam kemungkinan maksud kenyataannya, termasuklah dia bukan suami kepada CFO Dialog, kita semua pun tahu katanya. Latif Ahmad hari ini berkata Zainab yang didakwa sebagai pemilik syarikat palsu menerima bayaran daripada projek kapal tempur pesisir LCS bukan isterinya. Merujuk pada laporan berita yang tertular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir ni LCS, saya menegaskan bahawa Zainab Muhammad Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini kesimpulannya apabila cuba dijawab oleh bekas timbalan Menteri Pertahanan kita. Saya pun dah pergi semak di yang mana saya semak di media tadi berkenaan dengan isu ini dan saya yakin bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Rafizi Lamli berkenaan dengan isu ini adalah jelas kerana beliau memperincikan satu persatu juga. Apabila kita boleh semak kita punya akaun yang ada di pesisir pantai. Dan saya cuba lihat tadi yang mana yang melibatkan isu seperti Pandora Papers tu. Jadi saya ke situ dan saya lihat nama Zainab Muhammad Saleh ni tertera di situ. Jadi sementara itu menulis di media sosial tidak lama selepas penafian Latif, Rafizi minta orang ramai tidak cepat menggelabah susuran penafian itu. Yang gelabah itu hanyalah orang sakau duit rakyat sahaja. Tunggu esok saya tunjukkan dokumen-dokumen katanya. Jadi apabila Rafizi Lamli berani menyaut cabaran seperti ini, maka bersiap-siaplah timbalan menteri, bekas timbalan menteri berkenaan dengan isu ini. Apa yang kita lihat kepinjangan dalam perolehan kapal
LCS mencuri tumpuan selepas jawatan kuasa, kira-kira PSC melakukan pendedahan kos berjumlah 1.4 bilion dalam kontrak bernilai 9 bilion. Dan apa yang saudara Rafizi Ramli ini nak perjelaskan juga, saya juga pernah duduk di pembelian di dalam Kementerian Pertahanan ini, maka saya tahu bagaimana cara mereka nak merompak duit ni sebenarnya. Tapi dulu caranya adalah dengan akaun-akaun yang ada di dalam negara. Tapi hari ini kebijakan elit-elit politik ini sudah main pakai akaun luar negara, yang mana mereka membuka akaun pesisir pantai. Ini adalah satu yang amat bijak, dan kita tahu juga strategi ini digunakan oleh Datuk Seri Najib. Kerana kalau kita merompak hanya sedikit, mungkin kita boleh melakukan akaun-akaun di dalam negara. Tapi kalau merompak wang rakyat ini melibatkan bilion, harus ada akaun pesisir pantai. Ini adalah kebiasaan dalam mana-mana parti politik dalam dunia ni. Apabila berlaku korupsi, mereka rasuah, maka mereka akan gunakan akaun luar negara untuk mereka melarikan duit, dan mereka berharap apabila kes ini timbul, maka duit itu tidak akan dijumpai. Ini adalah taktik lama, taktik yang boleh digunakan. Cuma kalau kita lihat isu kepada Datuk Seri Najib, beliau perlu belajar dengan macam mana bekas Ketua Menteri Sarawak, dan juga bagaimana Musa Aman melarikan duit. Sepatutnya Najib belajar dari situ. Begitu juga dengan apa yang kita lihat ini, patut Datuk Seri Najib belajar daripada Abdul Latif ni bagaimana nak melarikan duit. Tetapi saya rasa mereka-mereka ini belajar daripada Datuk Seri Najib, bukan Najib belajar dengan mereka. Dan cara yang sama dilakukan sebenarnya. Ini adalah taktik yang sama digunakan dalam isu-isu 1MDB dan juga isu-isu rasuah berskala besar. Ini yang kita lihat di dalam negara kita ini. Sebenarnya kita sudah ketinggalan terlalu jauh kerana kita asyik dengan masalah rasuah negara kita ini yang tidak pernah berhenti, yang mana ini adalah satu yang membuatkan negara kita hancur. Dan kita lihat apabila kenyataan-kenyataan dikeluarkan, contohnya daripada pemuda UMNO, contohnya mengatakan bahawa tidak semestinya jerung itu tertangkap orang yang sapu sampah juga boleh. Sebenarnya jerung-jerung ini tidak boleh berlaku kepada orang yang cuci tandas ke, tukang sapu ke, tak boleh. Sebab jerung-jerung ini mereka-mereka yang mempunyai kuasa, mereka-mereka yang mempunyai kepakaran, yang memang mereka-mereka ini elit politik. Dan jerung-jerung inilah yang berada di belakang takbir, untuk mereka lah yang nak menentukan kelulusan untuk membuat kelulusan duit untuk projek-projek itu, yang mana melibatkan itu yang kalau kita lihat Menteri Pertahanan, melibatkan Menteri Keuangan, melibatkan Perdana Menteri. Kerana ini adalah bukan jumlah yang 60 sen, 30 sen. Ini adalah melibatkan berbilion. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar berkenaan dengan isu bilion-bilion ni. Karena bilion-bilion ni rakyat semua tahu. Dalam 1 bilion itu bersamaan dengan 1.000 juta. Jadi 1.000 juta itu banyak mana kita tahulah. Jadi saya tak faham bagaimana mereka-mereka ini terlalu rakus. Dan apa yang kita lihat minggu lepas, bekas pegawai kanan Bostad Naval Shipyard BNS, juga bekas Panglima Tentera Raut Diraja Malaysia, iaitu Ahmad Lomli Mohamad Noor, didakwa dengan pertuduhan pecah amanah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Jadi ini adalah boleh dikatakan kita sebagai kambing hitam. Tetapi akibatnya kerana mereka juga bersekongkol dengan penyenayah-penyenayah besar ini. Jadi mereka juga melakukan transaksi yang mana juga dilihat. Dan ini adalah satu skandal yang betul-betul menyusahkan kita rakyat. Dan saya harap daripada apa yang saya baca ini tadi, kenyataan-kenyataan ini, daripada apa yang saya huraikan ini, memberi manfaat kepada kita semua. So, sekian pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, terima kasih.